Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Menjelang bermulanya program vaksinasi untuk kanak-kanak yang sudah pun diumumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan mula roll outnya pada awal Februari, dan kita sudah pun memasuki 1 Februari hari ini, dan pastinya ia akan menjadi satu peristiwa penting walaupun di luar sana di kalangan ibu bapa sebahagiannya masih was-was, masih sangsi dan juga risau. Wajarkah beliau ataupun penjaga ibu bapa mengambil vaksin untuk anak-anak mereka, ataupun mereka ingin melihat wait and see ataupun tunggu dan lihat dahulu sebelum mereka membenarkan anak mereka diberikan vaksinasi COVID-19. Walaupun kita sedia maklum, statistik ataupun data yang kita dapat kongsikan di kalangan orang dewasa kita hampir 100% sudah penuh 2 vaksin, dan melebihi daripada 50% yang sudah pun mengambil vaksin penggalak di kalangan orang dewasa. Begitu juga di kalangan remaja, angka yang agak signifikan, yang baik sekali, melebihi daripada 60% pada ketika ini. Tetapi apabila kerajaan membenarkan setelah mendapatkan laporan klinikal dari badan-badan antarabangsa seperti WHO dan juga pengalaman negara-negara luar seperti di United Kingdom, di Amerika Syarikat dan juga di Singapura, maka kerajaan mengambil keputusan untuk memberikan vaksin untuk kanak-kanak. Jadi dari keputusan ini, apakah sebenarnya yang ingin dicapai apabila anak-anak seusia 5 tahun hingga 11 tahun ini dibenarkan? Jadi saya akan bertanyakan soalan-soalan ini kepada Dr. Suhazili Abdullah yang pernah bersama saya beberapa kali, pakar perubatan keluarga. Jadi mungkin soalan pertama saya, Doktor, keputusan kerajaan ini meluaskan program vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak usia 5 tahun hingga 11 tahun ini, mengapa kita perlu lihat dari aspek yang positif? Ya, terima kasih kepada saudara Nazri dan Ajib Awani. Vaksinasi dalam negara kita, alhamdulillah, seperti yang telah disebutkan oleh saudara Nazri tadi, bagi golongan dewasa sudah pun mencecah hampir 100% ataupun 94 ke atas. Ini satu perkara yang membanggakan kita, kerana tujuan utama program imunisasi COVID kebangsaan adalah untuk pertama sekali melindungi rakyat negara kita daripada dijangkiti oleh COVID. Melalui data-data yang kita perolehi bahawa apabila telah diberi vaksin itu, jumlah penyakit-penyakit atau pesakit-pesakit yang terpaksa dimasukkan ke ward akibat daripada kesan serius daripada COVID itu sendiri menurun mencecah kepada 88%. Begitu juga dengan kematian, boleh menurun sehingga mencecah 83 hingga 84%. Ini adalah sesuatu yang kita lihat dari sudut positif. Pun begitu, dalam negara kita, bukan sahaja yang hidup ini adalah golongan dewasa. Golongan-golongan yang vulnerable, contohnya kanak-kanak. Yang sekarang ini, sebelum daripada ini, kita masih lagi belum menetapkan polisi untuk memberi vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak kerana data saintifik masih belum diperolehi pada masa tersebut. Tetapi setelah daripada data-data saintifik yang telah pun diperolehi daripada US, daripada Singapura dan beberapa negara lain lagi yang telah pun membuat kajian, kita mendapati bahawa vaksin COVID-19 perlu diberikan kepada anak-anak kita kerana mereka adalah golongan yang vulnerable ataupun terlalu mudah untuk dijangkiti. Sama seperti golongan dewasa sebenarnya. Tetapi apabila kita melihat kepada akhir-akhir ini, dengan beberapa sekatan telah pun diangkat. Contohnya sebelum daripada ini kita buat sekatan untuk rentas negeri. Sudah pun sekarang ni boleh rentas negeri. Begitu juga dengan perkumpulan secara besar-besaran. Pada masa sebelum ni ada restriction ataupun sekatan-sekatan akibat daripada jumlah COVID-19 meningkat dalam negara kita. Sekarang ni sudah agak longgar. Boleh dibuat majlis-majlis tertentu walaupun dalam suasana SOP, tetapi saya melihat benda ini telah pun dilonggar satu persatu yang menyebabkan risiko untuk dijangkiti oleh COVID-19 masih lagi wujud. Dan sekarang ini kita boleh melihat sendirilah jumlah pesakit harian kita masih lagi
melebihi 4,000 dan malah semalam 5,000 kes. Dan ini boleh membimbangkan kita. Walaupun kita kata golongan dewasa itu sudah pun mencecah kepada 100%, makna katanya kes-kes yang serius mungkin boleh dikurangkan, kes-kes yang masuk ward mungkin telah dikurangkan. Tetapi golongan yang berisiko yang tidak ada perlindungan seperti kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun seperti yang telah dikemukakan oleh kementerian amat diperlukan. Kenapa kanak-kanak 5 tahun ke bawah masih belum diberikan? Iaitu sebab masih lagi belum ada keputusan secara kajian saintifik. Jadi buat masa ini kita mesti bergantung kepada laporan-laporan ataupun dapatan-dapatan yang telah pun dibuat kajian seluruh dunia. Kerana dunia perubatan ini adalah satu dunia yang sentiasa dinamik. Akan ada perubahan dari masa ke semasa. Jadi apabila perubahan secara dinamik, itulah kita akan mengikut kepada situasi semasa pada sesuatu keadaan. Andai kata ianya memang memerlukan, maka di sinilah tugas kerajaan yang telah diberi amanah dan tanggungjawab untuk menjaga masalah manusia secara keseluruhannya, terutama sekali dalam negara kita dalam pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ini. Dr. Suhazili, bagaimana kita nak terangkan dengan perkara yang ini dengan cara yang mudah kepada ibu bapa yang amat sekarang ni begitu sensitif dengan isu-isu yang ditakuti berlaku kepada anak-anak mereka, terutamanya berkaitan dengan keselamatan vaksin, takut dengan kesan sampingan yang akan dihidapi oleh anak-anak mereka. Macam mana kita nak terangkan, Dr. Suhazili? Bagi masyarakat yang berada di luar sana, yang pertama sekali adalah yakinlah dengan apa yang dikemukakan oleh kerajaan. Sebab kalau kita mendengar ataupun melihat, membaca daripada sumber-sumber yang tidak sah, yang individu-individu yang tidak bertanggungjawab, kadang-kadang ia mendatangkan satu kekeliruan bagi masyarakat. Jadi di Kementerian Kesihatan, bahkan di bawah NPRA, Badan Berkuasa Ubat-ubatan sendiri pun terdapat pakar-pakar yang menilai kembali dari segi pertama keselamatan penggunaan vaksin untuk anak-anak. Yang kedua adalah keberkesanan. Jadi melihat kepada apa yang dikemukakan oleh NPRA dan juga Kementerian Kesihatan, memang setakat ini kita dapati melalui kajian-kajian yang telah pun diterima daripada pelbagai pihak, terutama sekali di US dan juga di beberapa buah negara, didapati bahawa ia adalah selamat digunakan. Dengan tidak menafikan bahawa terdapat kesan-kesan sampingan. Yang di mana kesan sampingan tersebut, kalau kita boleh lihat, hanya adalah satu jumlah yang agak sedikit. Dan perkara ini sebenarnya lebih kurang sama dengan pemberian vaksinasi pada individu yang dewasa. Kita telah war-warkan pada sebelum daripada ini melalui konsen ataupun surat persetujuan. Semasa proses untuk mendapatkan vaksinasi di pusat-pusat pemberian vaksin, kita sebenarnya telah pun berbincang dengan penerima vaksin itu, apakah dia punya manfaat dan apakah risiko dia. Manfaat dan risiko. Dan setakat ini adalah manfaat untuk menerima vaksin adalah terlalu lebih utama daripada sedikit risiko yang ada. Dengan kemungkinan kesan sampingan yang ringan seperti demam, sakit dan seumpama dengan itu. Jadi kesemuanya itu adalah akan baik dalam tempoh yang segera. Melalui kajian-kajian yang telah dibuat untuk kanak-kanak sendiri, kita dapati bahawa ada kesan-kesan sampingan tersebut. Contohnya satu kajian yang telah dikemukakan oleh CDC, di mana 8.7 juta vaksin telah pun diberikan. Daripada jumlah tersebut, hanya 0.0011%. Maksudnya satu jumlah yang agak kecil mempunyai kesan sampingan yang telah dinyatakan. Dan di sini kita boleh lihat bahawa manfaat untuk dapatkan vaksin itu lebih daripada kesan sampingan yang telah dikemukakan itu. Jadi di sini bagi pihak kami sentiasa berada di barisan harapan ini akan memberikan penerangan satu persatu, terutama sekali apabila ibu bapa yang datang untuk dapatkan vaksinasi di pusat-pusat pemberian vaksin. Kita terbuka untuk mendapatkan feedback, kita terbuka untuk menerima apa-apa sahaja pertanyaan yang dikemukakan oleh
ibu bapa tersebut di pusat-pusat pemberian vaksin. Jadi kalaulah di media sosial agak sukar untuk kita menerangkan dengan lebih terperinci, tetapi apabila kita berada di pusat-pusat pemberian vaksin, begitu juga dengan doktor-doktor yang berada di pusat-pusat tersebut, insya-Allah boleh membantu ibu bapa untuk terus yakin dengan mengambil vaksin ini. Yang penting adalah perlindungan untuk anak-anak kita. Kita alhamdulillah mungkin kita dah dapat 1, 2 ataupun booster. Alhamdulillah. Tapi anak-anak masih lagi mempunyai risiko yang tinggi. Seperti mana yang kita dah bincangkan pada sesi yang sebelum daripada ini, menyatakan bahawa sekarang ini risiko masih lagi berleluasa, risiko masih lagi berada di luar sana dengan pelonggaran beberapa aktiviti-aktiviti tertentu yang menyebabkan kita perlu untuk mendapatkan perhatian ini dengan segera. Nazri. Dr. Swazili, kita tahu keprihatinan ibu bapa ini ada asasnya kerana kecaknaan mereka kepada isu keselamatan, isu berkaitan dengan keberkesanan vaksin itu merupakan mungkin sebagai satu kelebihan juga sampai mereka mendapat maklumat yang mungkin melebihi yang sepatutnya seperti kesan mudarat kepada imunisasi IV misalnya. Ada yang minimal, ada yang serius, semuanya diambil tahu oleh ibu bapa. Jadi berkaitan dengan IV ini, dan kita tahu juga kesan vaksin imunisasi ini bukan hanya kepada vaksin COVID-19 saja. Vaksin lain pun ada kesan-kesan imunisasi juga. Jadi cuba Dr. Swazili terangkan tentang IV ini. Kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah vaksinasi sebelum daripada ini, contohnya pemberian vaksin meningokokal terutama sekali. Kalau kita lihat pemberian vaksin meningokokal, dia punya average ataupun purata kematian akibat daripada ini secara purata, bukannya secara itu akibat daripada bukan daripada pemberian vaksin, tapi akibat daripada meningokokal itu sendiri adalah 8 kes setahun. Berbanding dengan kalau kita berikan vaksin meningokokal, jumlahnya adalah 0. Maksudnya kita boleh ambil peranan ini bersama untuk itu. Kalau kita lihat kembali kepada jumlah data yang telah dikemukakan, contohnya untuk COVID-19 itu sendiri, jumlah kematian adalah 66 per year. Ini data kumulatif yang telah dibuat oleh beberapa pihak. Berbanding dengan pengambilan vaksin itu sendiri memang terlalu sedikit berbanding dengan itu. Jadi di sinilah kita perlu mengambil satu perjalanan untuk anak-anak kita terutama sekali supaya terus kita mengambil ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Zili, berkaitan dengan kelonggaran keadaan sekarang dengan pertambahan kes-kes COVID-19 positif dari varian-varian mutasi baru seperti Omicron, dan dengan cerita di luar negara ada mutasi-mutasi baru yang lebih pantas, yang lebih infectious sifatnya. Anak-anak kita sekarang pun dah mula bersekolah, ada yang sudah pun bersekolah penuh, ada yang terpaksa digilirkan mengikut kapasiti sekolah dan sebagainya. Ibu bapa juga dah mula datang ke tempat kerja untuk berniaga dan sebagainya. Jadi peluang ataupun pendedahan kita untuk mendapatkan jangkitan COVID-19 ini semakin terbuka. Apatah lagi anak-anak yang berada di sekolah asrama, di sekolah-sekolah politeknik ataupun di universiti dan sebagainya. Merujuk kepada anak di bawah umur 12 tahun hingga 5 tahun ini, mengapa kita perlu ambil langkah satu tahap ke hadapan? Kerana pelajaran, pendidikan adalah masa depan. Tetapi kalau kita tidak lindungkan mereka dengan vaksin ini, mereka akan menjadi kelompok yang vulnerable, yang rentan. Pandangan Dr. Swazili. Ya, betul. Itu adalah antara risiko dengan benefit yang telah pun kita bincangkan tadi. Jadi untuk mengimbangi di antara keduanya, ialah kehidupan perlu untuk kelangsungan hidup. Dan hidup juga perlu, life juga perlu. Di mana kita mesti berikhtiar untuk diri kita, anak-anak kita tidak terus dijangkiti oleh COVID-19 yang mungkin boleh jadi serius ataupun kematian. Jadi seperti yang telah kita bincangkan tadi, golongan-golongan ini, terutama sekali anak-anak kita ni masih lagi belum matang sepenuhnya, menyebabkan kalaulah dijangkiti oleh virus COVID-19, dia punya manifestasi dia agak cepat, manifestasi dia agak serius. Itu yang kita bincangkan. Kita boleh lihat sendiri dari segi jumlah
akhir-akhir ini kemasukan ke ward dan jumlah kejadian akibat daripada COVID-19 di kalangan kanak-kanak meningkat berbanding dengan golongan dewasa. Yang ini membimbangkan kita sebab kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan tadi boleh menyebabkan mereka berada dalam risiko tersebut. Dan kita perlu ambil vaksin untuk mendapatkan manfaat supaya kalaulah mereka dijangkiti, na'udzubillah, kita minta jauh, mereka tidak akan jadi lebih teruk daripada itu. Contohnya kalau kita tengok, andai katalah Omicron ni, dia punya incubation period ataupun pengeraman dia cepat, antara 3-4 hari berbanding dengan virus yang asal yang mengambil masa 4 hingga 5 hari. Dia cepat dan dia kadang-kadang manifestasi daripada varian baru ni, dia bukan sahaja sesama, kadang-kadang tidak ada pun sesama ataupun batuk, tapi dia terus ke dalam organ dalam badan kita yang kita sebut sebagai multi-system inflammatory syndrome, yang tak nampak demam, tak nampak batuk, tak nampak sesama, tapi terus menyerang organ-organ dalaman. Yang inilah yang kita bimbang anak-anak kita terus dihambat oleh COVID-19. Dr. Swazili, boleh jelaskan lagi secara terperinci berkaitan dengan kesan long COVID kalau anak-anak kita ini tidak diberikan vaksin dari umur 11 tahun hingga 5 tahun? Kerana ini juga menjadi ataupun perjuangan pakar-pakar pediatrik bahawa long COVID ini memang serius. Jika anak kita dijangkiti COVID-19 tetapi perjalanan hidup mereka akan berana kalau mereka menghadapi sindrom COVID yang serius kerana tidak diberikan imunisasi. Ya, betul. Seperti saya dah sebutkan tadi, kita panggil sebagai MISC, itu salah satu daripada komplikasi ataupun gejala COVID yang teruk kepada anak-anak kita, di mana dia boleh menyerang organ-organ, dia boleh menyebabkan cerit-deret, boleh menyebabkan sesak nafas, boleh menyerang paru-paru, boleh menyerang jantung. Kita multi organ lah, pelbagai organ yang terlibat dengan lebih cepat. Dan apabila kanak-kanak yang dijangkiti oleh COVID-19 ini terus kepada kategori 4 dan 5, 3, 4 dan 5 ini, kategori yang timbulnya komplikasi-komplikasi tersebut, dia akan menyebabkan satu kesan yang berpanjangan andai kata beliau sembuh. Kesan berpanjangan sebab keseriusan telah menyerang kepada sel-sel di organ-organ tersebut. Dan yang inilah yang menyebabkan kita bimbang dan kita risau. Ia akan terus berpanjangan sehingga mencecah kepada 3 bulan ataupun 6 bulan, dan menyebabkan kita sendiri, bagi ibu bapa sendiri, akan merana kerana menjaga anak-anak yang dapat kesan yang berpanjangan yang beri nama long COVID tersebut. Kita tak nak sampai ke tahap itu sebab fungsi COVID-19 ataupun vaksin yang kita telah kemukakan itu, yang telah diluluskan untuk pemberiannya, adalah salah satu daripadanya adalah untuk mengurangkan kes-kes yang serius seperti itu dan juga mengurangkan kes-kes mortaliti ataupun kematian. Ini adalah hasrat yang kita nak daripada pemberian vaksinasi COVID-19 kepada anak-anak kita. Perjalanan pandemik COVID-19 masih jauh kerana kita mendapat ataupun pengetahuan sepanjang 2 tahun ini sentiasa dinamik dan fluid. Bagaimana pakar perubatan termasuk juga Dr. Swazili mendapatkan maklumat-maklumat baru bahawa kalau ini caranya, maka kesannya akan dapat cara yang begitu. Begitu juga ketika kita menggesa orang-orang tua dan juga orang dewasa mendapatkan vaksin kerana mereka ni imun sistemnya amat rendah. Kerana mereka terdedah dengan pelbagai penyakit kronik dan imun sistem dah memang menurun berbanding kanak-kanak dan juga anak-anak di bawah umur 12 tahun. Tetapi sekarang apabila pakar kesihatan sudah membenarkan anak-anak di bawah 12 tahun mengambil vaksin, kita mengambil formulir yang lebih kurang sama. Kerana anak-anak ini kalau mereka yang tinggal di rumah, ada datuk nenek moyang mereka ataupun ibu bapa mereka yang sudah pun berumur, imun sistem mereka masih rendah walaupun sudah diberikan booster, walaupun sudah lengkap 2 vaksinasi dan sebagainya, tetapi apabila COVID datang daripada kanak-kanak, dijangkiti daripada sekolah dan sebagainya, mereka juga akan terdedah dengan komplikasi yang serius, stage 3, 4 ataupun 5. Jadi, mengapa ibu bapa dan penjaga kena buka minda kita bahawa sekarang ni semuanya berkemungkinan kalau kita tidak ada protection yang sesuai untuk melindungi anak-anak dan seisi keluarga kita.
Ya, kita melaksanakan proses dalam pengurusan COVID-19 ni di mana-mana saja, bukan untuk COVID-19 sajalah, untuk penyakit-penyakit lain pun pengurusan yang sama, iaitu yang pertama adalah prevention, yang kedua adalah merawat, merubat. Jadi kalau kita lihat dari sudut total pengurusan kesihatan awam, prevention adalah yang utama. Di mana salah satu daripada kaedah untuk prevention yang kita katakan ikhtiar ini, selain daripada kita lakukan SOP, pemakaian face mask, penjarakan fizikal, jaga kebersihan, selain daripada itu, nilai tambahnya adalah pemberian vaksinasi. Seperti mana yang Saudara Nazir sebut tadilah, bahawa kanak-kanak ini mempunyai risiko yang tinggi untuk dijangkiti. Dan bagi perubatan, saya sebagai pakar perubatan, kita sebenarnya bukan nujum. Kita tak tahu masa depan macam mana. Kita hanya berdasarkan kepada penemuan-penemuan yang terkini, yang telah pun dibuat, pelaporan-pelaporan dan seumpama dengannya. Dan kita sendiri pun tak nampak COVID-19 itu. Ada di mana? Kita tak tahu. Sama ada dalam kereta ke, dalam kedai ke, kita tak tahu. Tetapi yang kita pasti tahu, jika dijangkiti, resiko dia adalah tinggi. Resiko dia adalah tinggi. Dan kita boleh lihat sendiri dari segi jumlah statistik, didapati hampir 69 hingga 71% kes-kes adalah sporadik. Maksudnya kes-kes itu kita sudah tidak tahu di mana indeksnya. Yang ini yang membimbangkan kita juga. Maksudnya kalau dulu pada peringkat awal COVID-19 seingat saya tahun 2021 dahulu, kita boleh tracking sistem, kita boleh track si A dijangkiti, si B dijangkiti, dia punya hubungan dia akibat daripada si A. Si C dijangkiti akibat daripada si B dan sebagainya. Tapi apabila dia telah masuk kepada sporadik dengan pergerakan manusia yang begitu bebas, kita sudah tidak tahu di mana punca asalnya. Yang inilah yang lebih membimbangkan kita. Kalaulah golongan ibu bapa ataupun yang dewasa keluar untuk cari makan sebab kelangsungan kehidupan perlu diteruskan, tetapi dalam masa yang sama kita bimbang mereka membawa balik. Mungkin dia kata dia boleh kurung anak dia kat rumah, dia boleh kata anak dia tak payah pergi sekolah, contoh dan sebagainya, sebab nak jaga. Tetapi sejauh mana kita boleh pasti, sebab COVID-19 kita tak nampak itu sendiri macam mana. Dan inilah kebimbangan kita yang saya rasa perlu kita berikhtiar. Kita nak kata 100%, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ikhtiar kita perlu diteruskan, mesti berdasarkan kepada dapatan-dapatan, sarana-sarana dari pihak-pihak yang berwibawa, pihak-pihak berautentik seperti Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Yang pakar-pakar yang saya lihat dalam negara kita, banyak pakar yang berbincang, pakar-pakar pediatrik dan sebagainya telah pun menyarankan isu yang sama untuk kita dapatkan vaksinasi kepada anak-anak kita. Terima kasih Dr. Swazili Abdullah, pakar perubatan keluarga, atas pencerahan dan juga perkongsian ilmu tentang vaksinasi untuk anak-anak kita yang berumur 12 tahun ke bawah hingga 5 tahun. Di luar negara, syarikat-syarikat pengeluar farmaseutical sudah pun membuat kajian akan membenarkan anak-anak di bawah 5 tahun hinggalah bayi. Bayangkanlah, mereka sudah bekerja keras untuk membuat vaksin terbaru, tetapi di negara kita yang terkini dibenarkan anak-anak 5 tahun ke atas untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi daftarlah. Kalau tak maklum lagi ataupun tidak pasti lagi, rujuklah kepada doktor-doktor dan pakar-pakar pediatrik yang berdekatan. Ada klinik kesihatan kampung dan juga di daerah dan sebagainya. Rujuklah kepada mereka kerana mereka lebih mengetahui. Terima kasih Dr. Swazili Abdullah sekali lagi. Dan itu saja agenda Awani pada malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.